Okay, Assalamualaikum. So, this is coordinate geometry part 2. Okay, sama dengan yang hari tu So, hari tu panjang sangat. Okay, so kita masih lagi dekat bawah. Last video saya ajar coordinate geometry. Topik pertama distance between 2 point. Cari jarak AB. Kemudian topik kedua midpoint between 2 point. Maksudnya ini titik tengah dia. Kemudian tajuk ketiga equation of straight line. So, dalam equation straight line ada pula pecahannya lagi, iaitu mencari x, y intercept. Okay. Kemudian B, gradient of straight line. Ini maksudnya slope. Kita boleh panggil gradient, boleh panggil slope. So, macam mana nak cari? So, ni rumus dia. Gradient of AB, let's say katalah titik nama AB adalah sama dengan AB, gradient of AB iaitu M. Kita panggil slope atau gradient adalah sebagai M. Buat AB kecil kat sini. Adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, ini adalah rumus untuk cari slope atau gradient. So, ni contoh soalan. Okay, ni gradient of AB. Okay, ni rumus dia tadi. To find the gradient of the straight line which passes through P and Q. So, kita set lah kat sini. Setelah ini adalah X1, Y1, X2, Y2. So, kita guna rumus ni untuk cari dia punya slope. So, M untuk PQ adalah sama dengan Y2. Y2 adalah 9 tolak 1 bahagi dengan negatif 1 tolak 3. Okay, negatif 1 tolak 3. So, dapatlah 8 per negatif 4 sama dengan negatif 2. So, slope untuk PQ adalah negatif 2. So, kita ada lagi contoh. Okay, PQ and R lie on the straight line as shown in the diagram. Find the value of K. So, kita ada satu straight line, ada 3 titik PQR dan soalan minta nilai K. So, macam mana? Disebabkan dia satu garisan, maksudnya kecerunan ketiga-tiga titik ni sama. Jadi, kita boleh buat persamaan, iaitu kecerunan MPQ adalah sama dengan M kepada QR. Okay, QR. So, kita carilah MPQ. So, kita cari P dengan Q dahulu. Mana terpulanglah nak buat kalau ikut rumus dia Y kat atas, X kat bawah kan. So, terpulang nak buat K Y. 1 tolak 3 pun boleh atau 3 tolak 1 pun boleh. Okay. Terpulang So, sekarang saya buat 3 tolak 1. 3 tolak 1 bahagi dengan 1 tolak K. 1 tolak K. Dengan okay, kalau nak buat 1 tolak 3 boleh. Tapi sini kena K tolak 1 pula. Dia kena tally lah. Okay, so 3 tolak 1 tolak dengan 1 tolak K adalah sama dengan sekarang kita cari kecerunan QR pula, iaitu 6 tolak 3. So, 6 tolak 3 bahagi dengan 4 tolak 1. 4 tolak 1. So, dia dapat 2 per 1 tolak K sama dengan 3 per 2. Kan? 3 per 3. So, 3 per 3 adalah sama dengan 1. So, dia jadi 2/1 up minus K sama dengan 1. So, sampai kat sini kita boleh darat silang. Okay, darat silang macam ni. So, dia jadi 1 tolak K sama dengan 2.
So dia jadi 2 sama dengan 1 tolak K. Okay. Sekarang K bawa ke sana lah. Okay, kita bawa K ke sana. So dia jadi K sama dengan 1 tolak 2. Yang 2 bawa ke sana pula. So dapatlah K sama dengan negatif 1. Okay. Okay, so tajuk seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya adalah bentuk equation of the straight line. So ada dua cara. Cara pertama adalah y sama dengan mx campur c. Ini biasa belajar kat sekolah. Atau satu lagi kita ada y tolak y1 sama dengan m dalam kurungan x tolak x1. So, saya ajar yang ni lah. Sebab ramai yang dah tahu cara yang y mx campur c ni. Okay, so saya bagi soalan. Okay, kita set. Ini contoh soalan. Find the equation of the straight line which passes through the point 3, 1 and 7, 3. So, kita set dulu. Yang ni adalah x1, y1. And then x2, y2. So, step 1. Step 1, kita kena cari m. Okay, so m sama dengan rumus dia y2 tolak y1 bagi x2 tolak x1. So, kat sini 3 tolak 1. 3 tolak 1 bahagi 7 tolak 3. 7 tolak 3. So, dapat 2 per 4. Atau 1 per 2. Okay, itu step 1. Step 2. Terus masuk dalam rumus yang ni y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. So, y sama tolak dengan actually x1 dengan y1 ni boleh ambil dari sini atau ambil yang ni pun boleh. Dia boleh jadi y tolak y2 mx tolak x2 lah. Jadi tapi saya ambil yang ni lah. So, y tolak y1 adalah 1 sama dengan m dapat setengah x tolak 3. Lepas tu kembangkan, dapatlah sama dengan setengah x tolak 3 per 2. Kalau y saja setengah x tolak 3 per 2 campur 1 sama dengan setengah x tolak setengah kan. Tambah tolak setengah. Boleh? Yes. Inilah jawapan akhir untuk straight line, equation of the straight line. Okay. Kemudian seterusnya. Okay, tajuk seterusnya selepas tajuk apa ni? Equation of straight line. Dia masih lagi di bawah coordinate geometry adalah parallel line and perpendicular line. So, ada dua jenis Parallel adalah bila dua garisan yang selari, contohnya macam ni. Okay. Dia selari. So, bila ada dua garisan dan dia selari, maksudnya dia ni M sama lah. M1 dan M2. If two straight line having gradient M1 and M2 respectively are parallel, then M1 adalah sama dengan M2. Itu perpendicular adalah garisan yang berserenjang 90 darjah. Okay. So, ni 90 lah ni. So, ini kata ni M1, yang ni M2. Okay, if two straight line having gradients M1 and M2 respectively are perpendicular, then M1 ni bila didarab dengan M2 akan dapat negatif 1. Kalau dia perpendicular atau berserenjang. Okay, ni contoh soalan. The straight line kx plus ky sama 2 and 2x plus x tolak 7 sama 0 are parallel. Okay, selari. Find the value of k. So, mula kita cari m untuk dia dulu. Okay, kita cari m untuk dia. So, kx plus ky sama dengan 2. So, untuk cari m, kita kena bagi bentuk equation ni jadi bentuk y sama dengan mx campur
baru senang kita nak cari M. Sebab kita boleh dapatkan nilai apa ni? Slope tu dekat sini, M tu. Okay. Okay, so seterusnya, tukarlah dia. So, K. Okay. K mana tadi? Yang ni lah kita tukar. So, KY saja sama dengan negatif 3X tambah 2. Kalau Y sahaja sama dengan negatif 3 per K X tambah 2 per K. Maka untuk equation pertama ni, dia punya M adalah negatif 3 per K. Okay, sekarang kita tengok equation yang ni pula. 2Y tambah X tolak 7 sama 0. Sama juga kena jadikan bentuk ni. So 2Y sama dengan negatif X tambah 7. Kalau Y saja negatif X per 2 tambah 7 per 2. So maksudnya dia punya M adalah negatif 1 per 2 lah. Keluarkan X kat luar. Tambah 7 per 2. So M dia adalah negatif 1 per 2. Ini M negatif 1 per 2. Yang ni M sama dengan negatif 3 per K. So soalan sekarang suruh cari apa? Suruh cari K. So sama je lah. Sebab M mereka adalah sama sebab dia adalah parallel. Maka apa ni? Negatif 3 per K sama dengan negatif 1 per 2. So negatif K ni habislah sebab dia negatif. So darat silang. So K darat 1 dapat K. 2 darat 3 dapat 6. Maka K kita adalah 6. Okay, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan seterusnya, find the value of H. So, if the straight line Y ni is perpendicular to the straight line this. So, first cari M dia. Okay. Y tolak H X tambah 2. Sama juga jadikan dia bentuk Y sama MX campur C. So, Y saja sama dengan H X plus. Ini sama kosong kan? So, maksudnya kita tambah lah. So, ini sama dengan kosong. So, ini jadi tolak 2 lah. So, maksudnya M untuk equation ni adalah katalah M1. M1 sama dengan H. Okay. So, sekarang cari equation M untuk equation ni pula. So, 5Y tambah X tambah 3 sama kosong. 5Y sama dengan negatif X tolak 3. Kalau Y saja, negatif X per 5 tolak 3 per 5 atau negatif 1 per 5 X. Kan? Tolak 3 per 5. Okay, so untuk case ni M kita set daripada M2. Jadi dia punya slope M2 adalah sama dengan negatif 1 per 5. Okay. Jadi bila dia perpendicular ikut kat rumus hari tadi tu, M1 darab M2 mesti negatif 1. M1 darab dengan M2 mesti negatif 1. M1 kita adalah H. M2 kita negatif 1 per 5. Negatif 1 per 5 sama dengan negatif 1. Soalan minta cari H kan. So, kalau H saja, darab negatif H per 5 sama dengan negatif 1. So, negatif dengan negatif habislah. Okay. Kalau H saja 5 bawa ke sana je darab. So, H sama dengan 5. Maka jawapan dia adalah H sama dengan 5. Okay. That's all.